Tajuk kajian, kotak sisip visual menyelesaikan masalah murid tahun 5 dalam mengembangkan kefungsian subjek dalam ayat tunggal. Latar belakang kajian, pendahuluan. Tinjauan awal melalui PDPR yang saya adakan pada 4 Ogos menunjukkan masih ramai murid yang tidak menguasai teknik penulisan yang betul ketika menulis ayat tunggal dengan perluasan subjek. Ini dapatan refleksi, 10 hingga 15 orang murid masih tidak menguasai teknik penulisan yang betul dalam penulisan ayat tunggal dengan perluasan subjek. Objektif kajian, melatih murid untuk memahiri aplikasi teknik pengembangan subjek mengikut konteks ayat tunggal yang betul. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman dan minat murid dalam membina ayat tunggal dengan perluasan subjek menggunakan kotak sisip visual ini. Persoalan kajian ada 2. Yang pertama, adakah kotak sisip visual dapat meningkatkan pemahaman murid tahun 5 aspirasi terhadap kefungsian subjek dalam ayat tunggal? Dan yang kedua, adakah kotak sisip ini dapat meningkatkan pemahaman murid tahun 5 aspirasi untuk mengenal pasti bahagian subjek dalam ayat tunggal? Kumpulan sasaran melibatkan 15 orang murid tahun 5 aspirasi yang masih belum menguasai kemahiran penulisan ini. Dapatan ini diperolehi melalui 2 tugasan yang diberikan. Yang mana tugasan pertama, murid tidak dapat memahami perluasan subjek dengan baik melalui latihan yang diberikan. Setelah cikgu menyemak latihan murid dan guru agak kecewa di situ ya, sebab ramai murid masih tidak menguasainya. Yang kedua, murid tidak berjaya menjawab betul sekurang-kurangnya 50% soalan mudah berkaitan ayat tunggal dan tidak dapat mengenal pasti antara subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Sekali lagi, cikgu memberikan tugasan kepada murid melalui Google Form dan didapati masih ramai murid tidak menguasai ayat tunggal dengan perluasan subjek predikat, dan yang paling ketara ada di antara murid yang tidak tahu mana satu subjek dan mana satu predikat dalam ayat tunggal, dan ada murid yang turut menggunakan ayat majmuk sedangkan fokus pembelajaran murid ialah ayat tunggal perluasan subjek. Pelaksanaan kajian. Pengenalan intervensi ini. Teknik kotak sisip visual merupakan satu teknik yang dapat membantu murid dalam mengembangkan kefungsian subjek dalam ayat tunggal. Teknik ini merupakan satu kaedah berupaya membantu murid meningkatkan kemahiran atau idea menulis ayat tunggal dengan perluasan subjek. Strategi intervensi. Murid diberikan paparan atau contoh penggunaan kotak sisip visual yang mengandungi maklumat ayat subjek serta maklumat ayat tunggal dengan perluasan subjek. Nanti kita lihat bagaimana penggunaan kotak sisip visual itu. Murid membina sekurang-kurangnya 10 ayat tunggal, kemudian melengkapkan maklumat yang diberikan dalam kotak sisip visual yang berwarna. Dan murid juga diberikan soalan dalam bentuk Google Form, ya. Pengenalan intervensi. Penciptaan inovasi BBM yang dinamakan kotak sisip visual berbentuk kotak yang dihasilkan dengan menggunakan Microsoft Word dan PowerPoint yang akan digunakan sebagai wacana utama dalam permainan kosakata mini. Saya percaya ramai juga guru-guru yang pernah menggunakan kaedah seperti ini. Tetapi kami memperbaruinya ya dengan menamakannya sebagai kotak sisip visual berwarna ya. Murid memasukkan maklumat perluasan subjek pada kotak berwarna berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Ini contoh latihan yang saya berikan kepada murid. Pada minggu ini, cikgu memperkenalkan kamu dengan teknik kotak sisip visual dalam penggunaan ayat tunggal perluasan subjek dan predikat. Apa itu kotak sisip visual? Baiklah, mari kita perhatikan. Kotak-kotak yang berwarna ada 3 kan? Yang pertama, berwarna kuning mewakili subjek, kotak yang berwarna biru mewakili predikat, dan kotak sisipan visual di situ berwarna oranye yaitu perluasan subjek. Jadi kita bincang dahulu ayat tunggal perluasan subjek. Ingat ya anak-anak, perluasan subjek. Ayat tunggal perluasan subjek. Diberikan contoh ayat tunggal yang mudah. Ayah memancing ikan. Kenal pasti dahulu yang mana satu subjek dan yang mana satu predikat. Ayah merupakan subjek, memancing ikan merupakan predikat. Jadi kamu masukkan ke dalam kotak tersebut. Kemudian beralih kepada kotak yang kedua ini, ayat tunggal dengan perluasan subjek. Fokus kita ialah ayat tunggal dengan perluasan subjek. Jadi kamu tinggal masukkan saja subjek dan predikat. Dan untuk perluasan subjek atau penambahan subjek ini, kamu perlu memikirkan idea atau maklumat tambahan yang kamu fikirkan sesuai dengan ayat kamu, ya. Contoh cikgu berikan di situ, perluasan subjek ataupun penambahan subjek cikgu ialah duduk bersila. Cikgu masukkan ke dalam kotak sisip visual berwarna oranye. Jadi jawapannya lengkap. Ayah duduk bersila memancing ikan. Jadi ini merupakan ayat tunggal perluasan
subjek. Boleh faham anak-anak? Ini pula di antara latihan yang diberikan kepada murid. Sekurang-kurangnya ada 10 soalan. Tetapi ini saya berikan 4 soalan sahaja sebagai contoh. Mula-mula murid akan kena pasti ayat subjek dan predikat. Contoh ayat tunggal yang pertama, adik saya suka menonton rancangan kartun. Adik saya merupakan subjek dan suka menonton rancangan kartun merupakan predikat. Jadi mula-mula murid akan masukkan di kotak kuning subjek dan kotak biru predikat. Kemudian murid akan memikirkan idea atau maklumat tambahan di bahagian perluasan subjek dan diberikan contohnya yang manja. Jadi ayat yang lengkap, adik saya yang manja suka menonton rancangan kartun. Okey, tujuan inovasi, memahirkan murid mengembangkan ayat mengikut konteks yang betul. Yang kedua, melatih murid untuk menambahkan lagi penguasaan kosakata dalam penulisan. Pelaksanaan inovasi, idea penghasilan kotak sisip ini disebabkan data dapatan guru terhadap kurangnya penguasaan kemahiran menulis murid dalam aspek perluasan subjek, iaitu melalui tugasan dan latihan yang diberikan dalam kelas. Murid masih belum menguasai kemahiran perluasan subjek dan permasalahan ini mencetuskan intervensi yang berbentuk inovasi diaplikasikan ke dalam PDPR untuk membantu murid meningkatkan kemahiran menulis. Ini pula merupakan dapatan kajian. Yang berwarna merah itu sebelum penggunaan aplikasi kotak sisip virtual dan yang berwarna hijau itu selepas aplikasi kotak sisip virtual. Mula-mula tugasan awal tu seramai 15 orang murid tidak menguasai. Kemudian hari yang seterusnya jumlah menguasai 5 orang dan masih terdapat 10 orang yang tidak menguasai. Dan selepas aplikasi kotak sisip ini sekurang-kurangnya 12 jumlah yang menguasai daripada 15 orang dan 3 orang murid masih tidak menguasai. Justifikasi murid lemah dan murid cuai semasa sesi PDPR, tidak memahami isi video penerangan dan sambil lewa menjawab tugasan yang diberikan guru. Sebagai penutup, peningkatan penguasaan kemahiran menulis murid yang ketara selepas aplikasi kotak sisip. Yang kedua, teknik penulisan dan penguasaan kosakata murid bertambah. Ketiga, murid menjadi lebih mahir mengenal pasti bahagian subjek dan predikat dalam ayat. Dan yang keempat, kajian ini perlu diteruskan dalam tempoh masa yang lebih panjang dengan tujuan penambahbaikan melalui jumlah dapatan data yang lebih banyak. Sebagai cadangan penambahbaikan, cadangan penciptaan bahan bantu mengajar kotak sisip dalam bentuk maujud yang akan digunakan semasa PDPC secara bersemuka dalam kelas. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.